Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi kita akan teruskan perbincangan soalan kita. Hari ini kita akan tengok kepada latihan kendiri 1.7 Matematik Tambahan KSSM tingkatan 5 bab 1 sukatan membulat. Okey, diminta pelajar semua bersedia dengan buku teks dan buku latihan masing-masing. Okey, jadi kita tengok dulu kepada soalan yang ada dalam buku teks anda, iaitu di muka surat 18. Ada 4 soalan keseluruhannya. Okey, jadi kita akan pergi kepada satu demi satu soalan. Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah taman SRT yang berbentuk semi bulatan, berpusat O dan berjejari 12 meter. Kawasan berumput PQR, iaitu yang kawasan hijau tu, berbentuk sektor bulatan berpusat Q dan berjejari 16 meter. Kawasan berwarna coklat cahaya pula akan dipagar dan ditanam dengan pokok bunga. Diberi panjang lengkuk PR ialah 14 meter. Semua tu dah ada diikuti dalam gambar rajah. Okey, maklumat dia. Cari A panjang pagar dalam meter yang digunakan untuk memagar kawasan tanaman pokok bunga. Okey, jadi kita akan tengok dulu pertama sekali apa maklumat yang diberikan. Kan ada 3 sahaja yang diberikan, iaitu panjang lengkuk PR 14 meter, jejari sektor RQ 16 meter dan jejari semi bulatan SO 12 meter. Okey, soalan dia nak cari apa dia tu? Panjang pagar. Panjang pagar mana? Ada berapa ni? Berapa yang kita kena tahu ni panjang pagar ni? Kan panjang pagar ni merujuk kepada, kalau cikgu boleh tunjukkan di sini, ada berapa bahagian tu? S kepada P, P kepada R, R kepada Q, Q kepada T, T kepada R dan S. Okey tu kan. Ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5 benda yang kita kena cari. Tapi sesetengahnya dah diberikan. Macam panjang lengkuk dah diberikan dan panjang jejari pun dah diberikan. Jadi tinggal kita kena cari yang kita tak tahu sahaja lagi. Okey, pertama sekali kita kena cari panjang lengkuk SRT. Okey, untuk dapatkan A, pertama sekali kita kena cari panjang lengkuk SRT. Apa dia rumus bagi panjang lengkuk? J theta kan. Jejari kita dah diberi dia 12 meter. Theta kita, okey, theta untuk semi bulatan. Semi bulatan kalau sudut dalam darjah 180 darjah. Kalau dalam pi, dalam radian 1 pi kan, ataupun 3.142. Jadi kita pun darab boleh 12 darab 3.142. Maka kita akan dapat apa dia tu, 37.704 meter. Ini yang pertama abang, iaitu panjang lengkuk SRT, kawasan yang luar tu, semi bulatan tersebut. Okey, jadi kita nak tahu sekarang benda yang kita dah tahu. Panjang lengkuk SRT kita dah tahu, panjang lengkuk PR pun kita dah tahu 14, panjang lengkuk jejari RQ pun kita dah tahu 16. Tinggal 2 benda sahaja lagi yang kita tak tahu, tu SP dan QT. Macam mana kita nak cari SP dan QT? Kita ambil panjang keseluruhan diameter tersebut, iaitu daripada S kepada T. Tapi kita nak cari SP dan ST sahaja. Okey, macam mana? SP tambah QT sama dengan macam mana?
tu 12 darab 2. Kenapa 12 darab 2? Kan 12 yang pertama S kepada O, 12 yang kedua O kepada T. Jadi 12 darab 2. Tolakkan dengan jejari dia 16. Kan 16 tu jejari yang sama dengan P kepada Q. Perhatikan betul-betul lah. Cakap ni awak kena tengok betul-betul kat gambar rajah tersebut. Jadi kita akan dapat SP tambah QT sama dengan 8 meter. Jadi panjang pagar yang kita nak cari tu sama dengan apa? SRT tambahkan dengan ini kita kira sekali ni, SP tambah QT. Kita tak kira satu-satu sebab kita tak tahu macam mana cari satu-satu kan. Jadi kita ambil tu sekali tu, dua benda tersebut, SP dan QT. Tambah PR tambah RQ. Jadi SRT kita adalah 37.704 yang kita dapat tadi pertama sekali tadi. SP tambah QT ni 8. Satu nilai. P kepada R 14, manakala R kepada Q 16. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 75 perpuluhan 704 meter. Okey. Tengok betul-betul tu. Yang mana kita tak tahu lagi kita kena cari. Kemudian yang mana dah ada kita gunakan untuk cari panjang pagar tersebut. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Luas kawasan dalam meter persegi tanaman pokok bunga tersebut. Macam mana kita nak cari kawasan tanaman pokok bunga ni? Ada dua benda yang kita kena cari tu. Pertama sekali luas semi bulatan dan yang kedua luas sektor. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu luas ni semi bulatan. Luas semi bulatan tu kan. Semi bulatan apa dia? Panjang nama dia tu kan. Semi bulatan jadi cikgu tu tu tandakan luas semi bulatan tersebut sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. 1/2 jejari untuk semi bulatan 12 kuasa 2 theta separuh bulatan 1 pi ataupun 3.142. Jadi kita akan dapat 226.224 meter persegi. Okey, yang kedua kita nak cari apa dia? Luas sektor PQR. Okey, luas sektor PQR. Ni yang kedua ni. Yang ni ada masalah sikit ni luas sektor tu 1/2 J kuasa 2 theta je kan. Tetapi theta kita tak tahu lagi sekarang. Yang mana di sinilah kita kena cari dulu berapa nilai theta tersebut. Okey, jadi kita akan gunakan ini cikgu bintangkan dulu Jadi bintang ni kita kena tengok di atas ni. Okey, bintang ni. Kenapa? Bintang ni kita nak cari dulu sudut dia. Sudut dia kita tak tahu ni. S sama dengan J theta. Okey, S yang diberikan beri S panjang lengkung 14 sama dengan jejari 16 theta. Jadi theta dia dalam unit radian adalah 0.875.
radian. Jadi kita akan masukkan dalam theta di sini. 1/2 J dia jari 16 kuasa 2, theta kita 0.875. Makanya jawapan untuk luas sektor tersebut adalah 112 meter persegi. Itu kita dah tahu dua benda tu kan. Satu lagi yang separuh bulatan tersebut, dan yang kedua yang sektor tu sahaja. Jadi barulah kita boleh cari apa dia, luas kawasan. Luas kawasan yang tanaman pokok bunga tu yang sebelah luar tu adalah 226.224 tolakkan dengan 112. Maka kita akan dapat 114.224 meter persegi. Okey, tu soal betul jawapan untuk soalan nombor 1 A dan B. Tengok betul-betul jalan kerja yang cikgu bagi ni. Okey, seterusnya soalan kedua. Raja di sebelah menunjukkan keratan atas pipe air berjejari 12 cm. Air mengalir melalui pipe itu dengan ketinggian HCM dan kelebaran mengufuknya EF ialah 18 cm. Kelebaran mengufuk garis lurus melintang tu, bukan panjang lengkuk, garis lurus melintang daripada E kepada F, ataupun kita panggil dia sebagai perentas. Perentas EF ialah 18 cm. Hitung pertama sekali nilai H. Kejadian ini kita nak cari dia punya pertama sekali ni F, apa tu? H dia punya maklumat dalam gambar rajah kan. Okey, jadi berapa nilai H ataupun ketinggian? Jadi untuk cari yang ni kita kena guna apa dia? Bentukkan satu segitiga. Kita keluarkan dulu gambar rajah ni. Macam mana nak keluarkan gambar rajah ni? Kan okey, cikgu keluarkan dulu gambar rajah ni. Jadi cikgu akan buat satu garisan menegak. Yang ni 12, yang panjang ni 18. Jadi apabila kita buat menegak, cikgu akan dapat keluarkan satu segitiga bersudut tegak, yang mana dia punya hipotenus dia adalah 12 dan sisi bawah ni adalah berapa? 9. Okey, 18 bahagi 2 dapat 9. Maka kita akan dapat cari satu sisi yang satu lagi kan. Guna teorem Pythagoras tersebut. Makanya katakanlah sini X. Jadi X sama dengan 12 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2. Maka X adalah 7.9373. Ni. Ni panjang tu, tinggi dia tu kan. Okey, jadi H adalah tu yang tinggi dia ni kan, ni H ni. Ni sini H ni. Kan tinggi sini. Jadi H adalah jari dia 12 cm tolakkan dengan 7.9373. Kan kalau cikgu keluarkan dia punya akan jadi macam ni, garisan ni. Ini 12, ini 7.9373, ini H. Jadi kita tolaklah dua benda tu, 12 tolak 7.9373, maka kita akan dapat dia punya H adalah 9.0627 cm. Okey. Tu soalan untuk jawapan untuk soalan A. Okey, seterusnya soalan B.
Luas kawasan dalam cm keratan rentas yang mengandungi air. Keratan rentas yang mengandungi air ni. Jadi cikgu keluarkan dia punya gambar rajah daripada soalan ni. Apa yang kita nak cari sebenarnya, okey? Gambar rajah tu pun ada macam mengelirukan sikit sebenarnya. Okey, tetapi kita faham apabila kita nak cari kawasan rentas yang mengandungi air, dia di sini. Ni. Di situ. Kan? Itu yang dia nak cari. Okey, jadi pertama sekali maklumat yang kita dah tahu tadi. Sini 12, sini 18. Lagi apa lagi? Kan? Dah tak ada dah kot. Okey. Sama juga cara kita nak cari luas kawasan rentas ni. Betul apa dia ni? Ini kita nak cari apa dia ni? Ini apa dia ni? Bearing. Kan? Ataupun segmen kan? Dalam bahasa Inggeris segmen. Jadi term bearing ni kita baru je belajar itu kan. Awal-awal antara selepas yang melibatkan panjang lengkung tu kan. Okey, jadi kita nak cari keluasan term bearing ni. Kita cari dulu pertama sekali luas keseluruhan lengkung dan yang kedua luas segitiga tersebut. Tetapi kita kena tahu dulu. Kita kena tahu apa dia? Kita kena tahu sudut dia. Ni di sini. Ni kita tak tahu lagi. Kan? Kita tak tahu lagi sudut dia tu berapa. Jadi macam mana kita nak cari sudut tu? Macam mana? Macam mana kita nak cari sudut tersebut? Dia ada, kalau nak guna petua cosinus pun boleh. Kan macam contoh yang sebelum ni, di latihan kendiri yang sebelum ni, berapa cikgu ada gunakan petua cosinus. Kan? Tapi yang ni, katakanlah cikgu nak guna, ni kita nak cari sudut ni. Pasal kita nak cari sudut ni. Kalau cikgu nak guna, segitiga bersudut tegak. Apa yang kita ada? Sini 12. Kan lagi apa dia lagi? Sini 9. Yang kita nak carinya katakanlah sini lah X ni kan, separuh daripada theta. Jadi kita gunakan petua sinus. X sin X per 9 sama dengan sin 90 darjah per 12. Makanya kita akan dapat nilai X. Sin X dia sama dengan 0.75. Maka X sama dengan 48.59 darjah. X itu adalah separuh theta, ingat kita ambil separuh saja. Jadi apabila kita nak tahu theta sama dengan 2x, sebab benda sama kan, 97.18 darjah ya, ingat ya. Jadi kalau darjah faham-faham lah. Kita kena tukar dulu pertama sekali kepada radian. Macam mana tukar kepada radian? Macam biasa, 7.18 darab pi per 180 darjah. Makanya dia akan jadi sama dengan 1.6963 radian. Jadi kita dah dapat tahu dah nilai radian dia tu kan. Barulah kita boleh cari dia punya panjang betul luas sektor dan juga luas segitiga. Okey, luas sektor apa dia tu, daripada gambar rajah tu O E F sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. 1/2 J kuasa 2 kita dia jari 12 kuasa 2 theta kita. Sudutnya kita baru dapat tadi tu dalam radian 6963. Jadi dia punya luas sektor tersebut adalah
122.1336 cm persegi. Itu yang pertama, luas sektor. Yang kedua, luas segitiga pula. Luas segitiga pula. Luas segitiga ni pun OAF juga kan. Jadi jangan tertukar. Yang atas tu sektor, yang bawah ni segitiga. Jadi luas segitiga ni cikgu gunakan rumus 1/2 AB sin C darjah. Okey. Ingat ya, luas segitiga macam mana kita nak cari. Ada yang guna rumus sin, ada nak guna rumus Heron pun boleh kan. Jadi 1/2 A kita 12, B kita 12, sin C ataupun sin sudut kandung kepada dua sisi yang kita ambil tadi tu 97.18. Makanya kita akan dapat dia punya luas segitiga tersebut 71.435 cm persegi. Jadi luas kawasan Floret yang kita cikgu baru buat tu, luas yang bawah tu sahaja. Sama dengan luas sektor 122.36 tolakkan dengan luas segitiga 4354 sama dengan 50.6982 cm persegi. Okey. Itu kita punya jalan kerja untuk soalan nombor 2. Okey, kita terus kepada soalan ketiga. Rajah di sebelah menunjukkan dua keping cakra padat masing-masing dengan jejari 11 cm dan 7 cm menyentuh antara satu sama lain di R. Kedua-dua keping cakra itu terletak di atas garis lurus BDCQ. Okey, soalan A, hitung sudut BAD dalam darjah, dan soalan B seterusnya, cari luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorek. Okey, jadi kita tengok dulu maklumat yang diberikan. Jejari untuk CD yang besar tu 11 cm dan jejari untuk CD yang kecil tu 7 cm. Jadi pertama sekali dia suruh cari sudut BAD. Okey, jadi cikgu keluarkan gambar rajah dia. Okey. Kita nak cari sudut ni BAD ni. Ni DCBA. Jadi kita nak cari ni. Kalau sini theta kan. Kita nak cari theta tu macam mana. Jadi ini bentuk trapezium kan. Dua sudut sahaja kita tahu, sudut di D dan sudut di C ni kan. Jadi trapezium ni bukan nak kata tapi agak susah agak. Kita belajar lagi pun. Jadi cara macam mana kita nak senang berurusan dengan masalah ini adalah dengan kita mengeluarkan bentuk yang lebih senang kita guna. Lebih senang tu maksud dia apa? Kita ambil separuh sahaja daripada bentuk di atas. A, B, sini akan jadi theta juga. Sudut dia sama, cuma kita ambil sebahagian atas ni sahaja ni. Nampak tak? Kita potong untuk ambil dapatkan bentuk segitiga sahaja. Segitiga ni banyak, kita senang nak berurusan dengan segitiga. Cuma yang penting tahu rumus. Tahu rumus, bagilah apa-apa masalah segitiga, InsyaAllah kita boleh selesaikan. Okey, maklumat daripada soalan kita akan tengok Okey, maklumat yang pertama, dia bagi apa dia? Tinggi dia tu 11 kan? Tapi kita tak boleh nak tulis 11. Apa dia tinggi daripada A ke dia punya tapak sini, bucu dia ni. Tengok yang kecil tu 7 kan? Jadi yang besar tu 11. Jadi tinggi dia adalah 11 tolak 7. Sini akan jadi 4. Okey. Ni yang bawah ni.
garisan melintang dia ni. Berapa? Garisan melintang ni adalah berapa garisan melintang ni? Garisan melintang tersebut kita tak tahu kan? Tak tahu kan? Ni kan garisan melintang ni kalau daripada gambar rajah ni pada D ke C, kita tak tahu. Okey, jadi apa yang kita tahu? Daripada A ke B, jejari daripada A 11 cm, jejari daripada B 7 cm. Jadi kita tambahkan sahaja 11 tambah 7, yang akan jadi sini 18. Faham ni dalam gambar rajah ni. Sini 11, sini 7. Jadi dia akan jadi 18. Okey, lagi satu. Apabila kita dah buat bentuk segitiga, maka di sini akan jadi 90 darjah. Jadi bolehlah kita gunakan rumus yang kita dah belajar. Okey, pertama sekali untuk tahu nilai theta tersebut ada dua cara. Kan? Sama ada kita nak guna petua cosinus ke petua sinus ke. Tapi kita kena tahulah satu lagi sudut dia tu kan, panjang sisi dia. Macam mana nak cari panjang sisi satu lagi? Gunalah teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras kata apa dia? Katakanlah sini X sama dengan punca kuasa 2, 18 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Makanya dia akan jadi 17.5499 cm. Ni X tu. Barulah kita boleh guna petua sinus ataupun petua cosinus tadi. Kita katakanlah dia akan guna petua sinus. Jadi barulah kita masukkan sin theta bertentangan dengan dia adalah 17.5499 sama dengan sin 90 darjah dan bertentangan dengan dia adalah 18. Jadi kita pun selesai kalau sin theta sama dengan sin 90 bahagi 18 darab 17.5499, kemudian shift sin answer, maka kita akan dapat theta ni 77.16 darjah. Okey. Itu untuk soalan A. Soalan B pula. Seterusnya cari luas dalam cm kawasan berlorek. Kawasan berlorek mana? Yang warna purple tu kan? Kawasan berlorek ni dalam gambar rajahnya ni. Kan? Tu kawasan warna purple tu bukan kawasan dalam CD. Kawasan yang selain daripada kawasan CD. Jadi kita akan cari pertama sekali luas sektor untuk CD besar dan luas sektor untuk CD kecil. Kemudian kita akan cari luas trapezium keseluruhan untuk DCBA. Kemudian tolakkan kepada kedua sektor CD yang kita cari tadi. Panjang jalan kerja dia ni kan. Okey, jadi kita cari dulu dia punya luas sektor. Apa dia tu? Luas sektor CD besar tu. Luas sektor ADR sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Yang ni senang sebab theta dia kita dah tahu kan. Jadi kita cari awal-awal. Jejari dia 11 kuasa 2, theta dia adalah berapa tadi yang kita baru dapat tadi? Ingat tu kena tukar dulu ni. Kan okey, jadi cikgu tukar ke atas ni. 77.16 darjah sama dengan 77.16 darab pi per 180 darjah. Makanya 77.16 darjah tadi ni dia akan sama dengan 1.3469 radian. Okey. Jadi itu dalam radian. Jadi kita masukkan tadi dalam ni
1.3469. Jadi dia punya luas CD besar tersebut adalah 81.4875 cm persegi. Dapatlah satu untuk luas CD besar. Masalahnya yang kedua ni, luas CD kecil ni. Untuk cari luas sektor sudut luas sektor CD kecil ni, kita kena tahu dulu sudut D tu kan. Kena kita keluarkan sikit. Ni dia punya side kan. Sudut CBA sama dengan, kita ambil keseluruhan trapezium kan, berbentuk trapezium segi empat kan, mesti 360, tolak sudut pada D 90, sudut pada C pun 90, sudut pada A yang kita baru dapat tadi 77.16. Jadi sudut CBA ataupun sudut sektor pada CD kecil itu adalah 102.84 darjah. Jadi tukar siap-siap darjah tersebut kepada radian kan. 2.84 darjah darab pi per 190 darjah. Makanya kita akan dapat dia punya radian adalah 1.7951 radian. Cari dalam radian terus, barulah kita boleh cari apa dia, luas sektor RBC sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. 1/2 J dia adalah 7 kuasa 2 theta dia yang kita baru dapat tadi 0.7951. Jadi luas RBC sama dengan 43.98 cm persegi. Dapat dah segitiga bentuk sektor CD yang kecil tu. Okey, jadi sebelum tu kita kena tahu dulu luas trapezium. Banyak kerja sikit dekat sini. Tak apa, kita ikut saja. Luas trapezium DCBA. Macam mana luas trapezium rumus dia? Sama dengan 1/2 darab hasil tambah 2 sisi yang selari darab dengan panjang. Panjang sekarang kita ambil DC. DC kita di mana tadi? Di mana kata di DC kita? Nilai X tadi ni kan. Nilai X ni. Jadi DC dia kita sekarang 17.5499. Jadi kita akan dapat 157.9491. Barulah kita boleh cari. Panjang jalan kerja ni kan. Luas kawasan berlorek ni. Mana ni? Ni kawasan berlorek ni. Dalam gambar rajah tu kan. Luas kawasan berlorek ni. Kan. Sama dengan ambil luas trapezium 157.9491 tolakkan dengan kedua-dua luas sektor tadi 81.4875 tolak satu lagi 43.98. Jadi kita penjawapan akhir dia adalah 32.4816 cm per
persegi. Panjang jalan kerja dia kan. Berapa benda awak kena tahu tu kan. Okey, tak apa. Jadi memang macam tu lah soalannya. Dia nak dapatkan jawapan akhir sebelum tu kan. Berapa banyak step kita kena ada. Okey. Seterusnya soalan last sekali. Itu soalan keempat. Raja di sebelah menunjukkan sebuah jam dinding yang menunjukkan pukul 10.10 pagi. Diberi panjang jarum minit bagi jam itu ialah 8 cm. Cari luas sektor dalam sentimeter persegi yang disurih oleh jarum minit apabila waktu menunjukkan jam 10.30 pagi. Sudut gerakan jarum minit itu dalam radian jika luas yang disurihnya ialah 80 cm persegi. Okey, soalan A. Yang ni dia macam ada trik lah sikit kan. Kenapa? Sebab dia tak ada bagi sudut. Tak apa, kita buat keluar maklumat. Apa yang kita nak apabila daripada 10 kepada 10.30, kita keluarkan kawasan yang disurih tersebut. Okey ni asalnya 10.10. Apabila jarum tadi bergerak ke 10.30, maka dia kedudukan akhir dia adalah di sini. Kan. Jadi ini kawasan yang disurih oleh jarum tersebut ataupun kawasan yang dilalui. Jadi sekarang kita nak tahu lah berapa ni ni kawasan ni kan, luas sektor tu. Okay, jadi dia kata pertama sekali maklumat diberi panjang jarum minit ialah 8 cm. Sini 8. Sama lah, sini pun 8 juga. Dan kita tak tahu sudut. Macam mana nak cari sudut? Inilah dia punya macam nak trik sikit lah kita kan. Okay, sudut. Pertama sekali untuk sudut bagi jarum jam ni kan. Okey enggak? Jarum jam dia berada dalam bentuk bulatan. Bentuk bulatan adalah katakan kita letak itu theta. Theta sama dengan jarum jam membentuk satu bulatan. Satu bulatan 360 darjah. Okey, senang cerita kita ambil jam tu sebagai penunjuk kita. Okey, bahagi ada berapa jam? Ada 12 jam, 12 penanda. 12 penanda. Kan? 12 penanda darab dengan daripada pukul 10 dia pergi kepada 10.30. Berapa penanda yang dia kena lalui? Okey, tengok daripada gambar rajah ni ya. Daripada sini 1 2 3 4 kan? Betul 4. 12 ni keseluruhan. Jadi kita nak yang kawasan yang dilalui 4 sahaja. Jadi 360 bahagi 12 darab 4, maka kita akan dapat 120 darjah. Ni. Daripada sini ke sini ni. Sini adalah 120 darjah. Sebab dia nak kawasan ni je. Kan? Jadi 120 darjah. Jadi kalau nak senang tukar tu siap-siap kepada radian. 120 darjah darab pi per 180 sama dengan 2.0947 radian. Jadi yang pertama sekali kita nak cari luas luas dia tu kan, luas kawasan Belorek tu ni yang tadi ni. Ni luas yang ni sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. 1/2 J kita berapa tadi? Yang diberi kan 8 kuasa 2 theta yang kita baru dapat tadi 2.0947. Maka kita akan dapat luas dia adalah 67.0304 cm persegi. Okey. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Sudut gerakan jarum minit itu dalam radian jika luas sektor yang disurihnya ialah 80 cm. Okey, apa maklumat yang diberikan? Okey, maklumat yang diberikan, kita ada J sama dengan 8.
luas sektor yang diberi 80 kan. Jadi kita nak cari sudut. Jadi gunalah rumus luas kan. Luas sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Jadi kita masukkan dulu maklumat dia. Masukkan L 80 per 2 J kuasa 2 8 kuasa 2 theta. Jadi kita selesai kan. 80 sama dengan 6/2 8 kuasa 2 64 bagi 2 32 theta. Theta sama dengan 80 bahagi 32 sama dengan 2.5 radian. Dia nak jawapan dalam radian kan. Okey. Jadi itu sahaja jawapan untuk soalan nombor 4, yang mana soalan terakhir dalam latihan Kediri 1.7 ni. Okey, fahamkan jalan kerja mana cikgu bagi. Okey. Yang pentingnya kita kena faham untuk cari kadang-kadang macam soalan tadi, nak cari sisi ataupun sudut. Apabila kita guna segitiga, dia sama ada kita boleh guna petua sinus ataupun petua cosinus. Kadang-kadang untuk cari luas pun, selain daripada rumus yang guna sin, kita ada juga betul rumus Heron tu kan, yang guna dia tu S kecil tu kan. Tengok balik yang mana kita dah belajar tu kan. Jadi dia tak semestinya ada satu cara, tapi selagi awak dapat jawapan yang kira hampir-hampir tepat setakat 2, 3 tempat perpuluhan yang berbeza tu kan, ataupun tempat perpuluhan yang keempat ke yang ketiga berbeza tu, boleh lagi lah kan. Yang penting jangan beza satu nombor bulat tu kan. Itu dah kira banyak dah tu dalam bab ni kan. Okey. Jadi cikgu harapkan awak dapat tengok dan membuat pembetulan kepada soalan latihan Kediri 1.7 ni. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.